Salam sejahtera pelajar-pelajar. Kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam bab 5 iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Di pengakhiran pengajaran kita, kita akan mengetahui peranan Suruhanjaya Reid, isu kerakyatan jus soli, isi-isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, dan peranan tokoh-tokoh kemerdekaan. Peranan itu pelajar-pelajar bermaksud tugas ataupun sumbangan yang diberikan oleh seseorang individu. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan memulakan perbincangan kita dengan mengenal pasti terlebih dahulu apakah tujuan penubuhan Suruhanjaya Reid. Tujuan penubuhan Suruhanjaya Reid ialah untuk membincangkan, merangka dan menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Pelajar-pelajar masih ingat tak apa maksud perlembagaan? Definisi perlembagaan ialah undang-undang dasar pemerintahan sesebuah negara. Antara ahli-ahli Suruhanjaya Reid iaitu Sir Lord Reid yang merupakan seorang hakim British dan pengerusi Suruhanjaya. Pengerusi maksudnya chairman. Yang kedua iaitu Sir Ivor Jennings dari England. Seterusnya Sir William Mackle, bekas Governor General Australia. Tuan B. Malik yang juga merupakan Hakim Mahkamah Tinggi India. Dan yang terakhir sekali, Tuan Abdul Hamid dari Pakistan. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan meneruskan perbincangan kita dengan mengenal pasti terlebih dahulu apakah antara isu-isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya Reid untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Menggubal pelajar-pelajar bermaksud membuat, mencipta perlembagaan ataupun undang-undang. Antara isu yang menjadi panduan ialah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Kerajaan persekutuan ini melibatkan penggabungan negeri-negeri. Isu yang kedua ialah pemberian kuasa autonomi kepada negeri tertentu. Autonomi kelas bermaksud pemerintahan atau pentadbiran sendiri di mana mereka mempunyai hak untuk menguruskan pemerintahan. Manakala isu yang ketiga ialah kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu. Isu yang keempat, hak istimewa orang Melayu. Dan yang terakhir ialah pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu. Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar, Suruhanjaya ini telah menerima memorandum sebanyak 131 memorandum daripada pelbagai pihak berkaitan dengan perlembagaan PTM. PTM ialah Persekutuan Tanah Melayu kelas. Memorandum ini termasuklah daripada Raja-Raja Melayu, orang perseorangan atau individu dan pertubuhan politik. Antara cadangan Suruhanjaya Reid ialah Persekutuan Tanah Melayu diketuai seorang raja. Ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong.
sistem kerajaan demokrasi berparlimen diamalkan, sistem kerajaan pusat dan kerajaan negeri dikekalkan. Raja-raja Melayu kekal sebagai ketua negeri masing-masing. Pulau Pinang dan Melaka diketuai seorang yang dipetua. Seterusnya, pilihan raya umum diadakan setiap 5 tahun untuk memilih ahli parlimen dan Parlimen Persekutuan. Parlimen Persekutuan Tanah Melayu mengandungi 2 dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Hak istimewa orang Melayu dijamin oleh perlembagaan, maksudnya hak orang Melayu ini akan dilindungi oleh undang-undang. Manakala bahasa Melayu pula akan diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Cadangan Suruhanjaya Red telah diterbitkan pada bulan Februari 1957. Terbitkan mean publish, diumumkan untuk diperlihatkan kepada orang awam. Inilah hasil cadangan Suruhanjaya Red. Parlimen British telah menerima cadangan tersebut pada bulan Mei 1957. Dan Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan pula telah mengesahkan cadangan Suruhanjaya Red pada 17 Ogos 1957. Selepas beberapa rundingan dibuat, Raja-Raja Melayu telah menerima kerakyatan jus soli dengan syarat-syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dengan tolak ansur ini, satu Pakatan Murni telah terbina di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Pelajar-pelajar masa ingat tak apakah ciri-ciri kerakyatan jus soli? Di sini kita dapat lihat ciri-ciri yang pertama bagi kerakyatan jus soli ialah kerakyatan akan diberikan kepada sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura, mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas serta bermaustatin selama 10 hingga 15 tahun akan diberikan kerakyatan. Mereka yang berumur 18 tahun yang merupakan anak warga negara turut diberikan kerakyatan, dan semua rakyat British daripada tanah jajahan takluk akan turut menjadi rakyat Malayan Union. Antara isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ialah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan, pemisahan kuasa antara persekutuan dengan kuasa negeri melalui senarai persekutuan dan senarai negeri. Dengan cara ini, pengurusan akan lebih sistematik dan efisien. Institusi raja berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara akan diwujudkan. 3 jenis kerakyatan diwujudkan, iaitu secara kuat kuasa undang-undang, permohonan through applications, dan naturalisasi secara automatik. Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau sebagai bangsa rasmi negara. Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara.
Dan yang terakhir sekali, pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita akan melihat kepada apakah antara kepentingan perjanjian persekutuan. So, isi penting kita yang pertama ialah kepentingan pembentukan perjanjian persekutuan. Baiklah, dengan adanya perjanjian, sebuah kerajaan demokrasi dengan berkonsepkan raja berperlembagaan telah dibentuk. Hasilnya pelajar-pelajar boleh lihat sehingga kini. Yang kedua, perpaduan kaum yang jitu itu yang kukuh, dapat dibentuk dan ternyata memainkan peranan penting untuk mencapai kemerdekaan. Perbezaan kebudayaan dan fahaman politik boleh diselesaikan. Kepentingan yang keempat ialah ini membuktikan bahawa kita tidak memerlukan pertumpahan darah ataupun pergaduhan yang boleh menyebabkan seseorang ataupun masyarakat cedera ataupun terkorban untuk mencapai matlamat. Seterusnya, perjanjian ini memberi peluang kepada penduduk tempatan mentadbir sendiri sebuah negara yang berdaulat itu maksudnya yang merdeka, mengikut acuan sendiri, mengikut cara yang tersendiri, ataupun mengikut prinsip-prinsip sendiri. Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka. Perbezaan dari segi agama, bahasa, warna kulit, dan bangsa dapat diketepikan demi perpaduan. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita mengenal pasti siapakah antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam menuntut kemerdekaan. Tokoh-tokoh itu maksudnya individu-individu yang memainkan peranan yang penting. Antara tokoh-tokoh tersebut ialah Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak, Tun H.S. Lee, dan Tun V.T. Sambatan. Baiklah pelajar-pelajar, kita tidak boleh melupakan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ini dalam pembinaan negara dan bangsa. Oleh kerana ini, aspek ini boleh dikeluarkan dalam bentuk soalan kemahiran berfikir. Jadi pelajar-pelajar sila beri tumpuan. Pemimpin yang bijak ialah pemimpin yang berwawasan dan mempunyai pandangan yang jauh kerana mereka memilih tindakan musyawarah sebagai pendekatan menuju kemerdekaan. Musyawarah itu maksudnya mengadakan rundingan secara damai bagi mencapai sesuatu objektif ataupun matlamat. Baiklah pelajar-pelajar, sehingga bertemu lagi untuk pengajaran yang seterusnya. Bye.